dalam konteks kerajaan untuk membentang bajet bagi menentukan rakyat dibela, pertumbuhan ekonomi mampan, pungutan cukai. Jadi bila dia buat macam ini, tujuannya untuk nak mencari dan meraih publicity murah, sokongan daripada rakyat. Kalau ada apa-apa yang diumum oleh Datuk Najib hari Jumaat ini, ini cedok daripada PKR ni, ini yang PKR cadang. Dan kalau tak ada dalam bajet Datuk Najib nanti, ini yang kita nak buat. Yang dia nak buat ini boleh buat atau tidak, tapi rakyat boleh percaya. Sebab ada benda-benda yang kita boleh berjanji tetapi tidak mudah nak buat. Saya boleh berjanji, kalau saya nak berjanji bila bajet tahun 2003, kalau saya jadi Perdana Menteri ke Menteri Keuangan lah, saya nak bagi kepada semua wartawan 10,000 solar. Boleh janji? Boleh. You pun tengok sokong walaupun saya bohong. Walaupun saya main-main dengan you orang semua ni. So itu analogi yang paling mudah. So that's why dia tidak patut buat macam ini. Jadi ini semua nak meraih sokongan politik. Sebab pilihan raya nak datang, dan dia dah jangkakan belanjawan yang dibentang oleh Perdana Menteri, Menteri Keuangan 28 ni mungkin belanjawan mesra rakyat, belanjawan yang akan mendapat sokongan rakyat. Jadi dia takut dia hilang pengaruh, so dia intercept untuk mencari publicity murah. Dan saya harap rakyat tidak terpengaruh. Dan ini perbuatan yang tidak senonoh, yang tak patut dibuat oleh seorang yang dikatakan Yalah, kalau tengok perbuatan dia, memang dia tak layak lah menjadi Perdana Menteri. Tak ada orang buat macam ni. Dulu pun, zaman-zaman dulu, kita lihat sejak 54 tahun merdeka di Parlimen ini, ada ahli Parlimen pembangkang pun hebat-hebat zaman itu, tak ada buat kerja macam ni. Ini betul-betul dia keep on spin macam-macam, hanya untuk nak buatkan masyarakat, rakyat negara Malaysia ni bergelegak je. Bergelegak je. Itu yang saya maksud. Yang kedua, saya tahu di TV3 sempat ambil atau tidak tadi, yang ini yang Menteri Besar Kelantan menganjurkan nak boykot barang-barang buatan Amerika, bagi mengajar Amerika, terutamanya kerajaan Amerika, yang tidak boleh mengambil tindakan terhadap penerbit filem Innocent of Muslim ni, yang menghina junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan juga Islam. Saya nak tanya ni Aziz, baguslah saya sokong cadangan dia tu. Cuma saya nak tanya, takkah kita nak boykot Anwar Ibrahim sekali? Takkah kita nak boykot ahli Parlimen daripada DAP dan PKR yang nyata ada kena-mengena dengan menerima bantuan asing melalui Suaram, yang kita tahu ada beberapa pemimpin dalam Dewan Rakyat yang dulu adalah penggerak pada Suaram, Sivarasa, Elizabeth Wong, Tin Chua dan semuanya ni. Dan kita tahu siapa Anwar, hubungannya dengan Amerika, dan selama ini pun bercakap soal keselamatan Israel. Dan kita tahu banyak dia mendukung polisi-polisi yang sealiran dengan Amerika, nak mendesak supaya pindah undang-undang LGBT yang dikatakan lapuk, macam-macam lah. Dan ini semua ni adalah politik dasar Amerika Syarikat yang dianjurkan oleh kebebasan Amerika Syarikat. Jadi kalau ini pendiriannya, takkanlah ni Aziz setakat nak boykot produk saja, setakat nak boykot obat gigi, nak boykot buruh gigi. Tetapi alat Amerika sekarang ni berada dalam negara kita, yang didukung oleh PAS bersama. Ini saya nak tanya pendirian. Jadi PAS ni jangan jadi parti kartun lah, terutamanya ni Aziz ni. Jadi dia bercakap, dia sedar ke tak sedar bahawa percakapan dia tu kontradik, bertentangan dengan apa yang dia anjur, dengan apa yang dia buat. Okey, thank you. Dan tak komen pasal PM tadi kata belanjawan lebih bertanggungjawab. Tak komen Datuk. Ya, saya tengoklah, saya without kata, saya bercakap daripada hati yang ikhlas lah. Saya bercakap lillah ta'ala, bukan kerana politik. Saya pun nak bercakap politik berapa, saya pun tak ada parti, saya bebas. Tetapi dalam soal bajet ni yang dibentang oleh kerajaan, sepanjang saya menyertai Dewan Rakyat tahun 86 lagi, 90 saya Dewan Rakyat, kemudian saya jadi ahli Dewan Negara sampai sekarang, seingatan saya lah belanjawan yang dibentangkan boleh dikatakan belanjawan yang memang bertanggungjawab.
Sebab saya tidak ingat lagi dalam sejarah negara kita ni, bila satu belanjawan dibentang, negara jadi macam-macam, rakyat jadi susah. Tidak. Jadi sekarang ni orang dah ramai oleh kerana pilihan raya 2013 akan berlangsung dalam masa 2-3 bulan lagi. Ini belanjawan pilihan raya lah, dan Datuk Najib sebut belanjawan bertanggungjawab. Memang saya percaya ialah belanjawan yang bertanggungjawab. Sebab tradisi BN sampai dulu sekarang ialah belanjawan yang bertanggungjawab. Kalau tidak belanjawan bertanggungjawab, since independent sampai sekarang ni, takkanlah kita boleh tengok negara kita jadi macam ni. Negara yang pertama, negara Islam yang akan diangkat, dinobat menjadi negara maju. Negara dunia ketiga yang akan dinobat sebagai negara maju, you are going to be the first. Dan kita tengok infrastruktur kita sekarang ni sudah bertaraf antara bangsa. Kita tengok macam-macam ada negara kita. Malah kalau kita pergi ke Putrajaya, kita pergi ke kawasan-kawasan perumahan, saya selalu pergi ke luar negara, I feel like I'm in Europe. I don't need to go to Europe anymore untuk melihat apa yang ada daripada negara kita sekarang ni. Jadi nyata belanjawan yang bertanggungjawab. Belum belanjawan dibentang pun kita tengok macam-macam rakyat dapat. Jadi pada saya, belanjawan 2013 ni, orang nak kata belanjawan apa ni untuk pilihan raya sah, PKR akan tuduh begitu. Orang nak kata apa, saya tak kisah. Yang saya kisah, pilihan raya ke tak pilihan raya ke, belanjawan tu rakyat dapat faedah. Rakyat dibela. Kena dengan slogan janji ditepati. Kena dengan konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kalau tidak, nanti ditertawakan oleh orang. So saya percaya Datuk Najib sedar hal ini, that dia duk canang di merata tempat di seluruh negara melalui ucapan perhimpunan dengan menyebut satu Malaysia, rakyat diutamakan, pencapaian diutamakan. Kerajaan prihatin, kerajaan bertanggungjawab. Tentulah bajet nanti bajet bertanggungjawab. Dan saya dah, pada saya lah, berdasar pada pengalaman sebagai ahli parlimen, inilah belanjawan yang saya tak perlu fikir lagi dah. I don't have to visualize what are the, orang kata durian runtuh akan datang, ataupun apa betul akan datang belanjawan ni. Saya tahu dah semua angle akan disentuh oleh Datuk Najib dalam belanjawan ini. Saya pun dah cadang sebelum ni ada 2-3 perkara yang mungkin terlepas pandang. Tapi umumnya saya percaya belanjawan bertanggungjawab. Tengok belanjawan tahun lepas, dia kata belanjawan pilihan raya, tak ada pilihan raya pun. Tetapi hasil daripada belanjawan tahun lepas, kita tengok berapa banyak cukai dipungut, 20 bilion pungut. KDNK 4.5 to 5%. Siapa fikir dalam dunia yang bercelaru dari segi ekonomi? And then hasil daripada itu, tengok duit ini dipulang pada rakyat dengan berbagai program satu Malaysia. So this still continue. Jadi pada rakyat lah, pulang pada rakyat lah. Saya nak nasihat macam ni je lah, pada rakyat muda saja. Jangan yang dikejar tak dapat jadi kendo tercicir. Jangan marahkan kelambu nyamuk, marahkan nyamuk kelambu. Kita dalam keadaan yang terbaik. Betul kita ada masalah, betul kita ada kekurangan. Sebab itu agenda kena diteruskan. Tetapi jangan terjerumus dan menyokong pemimpin-pemimpin, terutamanya yang saya sebut tadi, ketuanya yang saya kenal. Kalau you nak masuk boleh, daripada pilihan luar jadi Perdana Menteri, baik pilih Ibrahim Ali. Okey, terima kasih.